Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillah 'ala ni'matil Islam ala wa huwa azmu ni'am alladzi anzalallahu 'alaina wa 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Yang mana Tuhan kami, ajarilah kami apa yang kami tidak tahu, dan ingatkanlah kami apa yang kami lupa amal. Alhamdulillah, sama-sama kita melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi ruang kesempatan dan berbagai-bagai nikmat kurniaan-Nya, sehingga dapatlah kita bersama-sama melangkahkan kaki dan menetapkan hati pada malam ini untuk meluahkan ataupun untuk menunjukkan rasa sedikit syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, "Wa la nabluwannakum hatta ya'lamal mujahidin minkum was-sabirin." Dan pasti kami akan uji kamu, iaitu orang Islam, daripada Nabi kita sendiri, kepada sahabat-sahabat, kepada para tabi'in, sehingga pada hari ini setiap orang Islam kena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti, mesti kita ni diuji, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah di antara kamu semua, siapakah di antara kita semua yang benar-benar boleh keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sabar di atas jihadnya tadi. Jadi jihad pada malam ni kita sampai ke dalam surah ni, maknanya kita jihad ilmu, jihad yang banyak jihad. Di antaranya jihad ilmu. Dalam ilmu juga merupakan jihad dan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dituntut supaya melakukan kesabaran dalam keadaan kita berjihad, dalam kita menuntut ilmu. Memang kadang-kadang susah, memang kadang-kadang payah. Biasalah kalau kita ni kadang pagi tak menuntut ilmu, kadang kita bekerja, cuma yang tinggal malam saja. Mau balik kerja kadang penat, letih. Ini jihad. Bila awal mana kalau nak ikutkan hati, nak rehat jadi rumah. Tapi kalau kita kata datang di sebuah sekejap, pergi masjid sekejap, dan ini jihad. Hari-hari kita sebenarnya bertemu dengan medan jihad. Kita jihad melawat hawa nafsu kita, dan menundukkannya untuk kita buat benda yang baik, insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan buka sedikit daripada tajuk, daripada buku kitab Flexibility Islam, Flexibility Islam, ataupun murunah. Prinsip Islam ni dia bersifat murunah, dia bersifat fleksibel, dia tidak bersifat jumun. Dia ada di antaranya prinsipnya sabit. Islam ni sabit, kekal, tetap. Bagaimana tetap Islam ni? Tetap dari segi prinsip, dari segi prinsip asas, akidah ini tetap, tak boleh berubah-ubah. Ada di situ prinsip yang murunah. Islam ni bersifat flexibility, fleksibel, bersifat murunah. Dan di situ juga Islam bersifat waqi'iyah. Ini di antara prinsip Islam. Waqi'iyah ni makna Islam ni dia realistik. Waqi'iyah, dia bukan satu agama yang diawang-awangan, dibayang-bayangkan saja. Ini satu agama yang boleh direalisasikan. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan melihat sedikit daripada tajuk-tajuk yang terdapat dalam kitab itu. Kita masuk ke dalam tajuk matlamat Islam. Matlamat Islam. Jadi Islam ni Allah Subhanahu wa taala berikan satu nama kepada satu agama. Kita ni agama Islam ni satu nama. Di sana banyak lagi agama-agama lain. Sedangkan banyak agama yang Tuhan turun pun diputar belikkan dan disongsalkan jadi agama lain. Jadi Islam adalah satu nama agama yang Allah Ta'ala berikan kepada penganut agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini sebagai agama dan turunlah syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam dia ada syariat. Apa itu syariat? Syariat itu adalah jalan. Syariat itu jalan. Syariat itu jalan. Ataupun setengah pendapat ulama mengatakan syariat itu adalah mata air yang jernih, yang bersih.
yang dengan mata air itu tadi boleh membahagikan kehidupan. Contoh kalau kita nak minum pun nak cari air yang paling bersih. Air tak masak tak nak kita minum. Ini pula banyak penapis air dia masak. Sebelum tu nak kena tapis lagi. Tak tahu penapis air besar satu dalam rumah satu. Kita nak air yang bersih. Kerana apa? Kita percaya air bersih ni tadi bila kita minum boleh menyihatkan tubuh badan. Itulah. Jadi makna syariat ini boleh membawa kebahagiaan hidup di dunia dan juga akhirat. Jadi syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak berubah. Syariat ini tetap, syariat dikekal, dia tidak berubah, dia sabit, dia tidak berubah. Yang mana syariat ini adalah matlamat. Syariat adalah matlamat. Fiqah adalah jalan kepada matlamat. Sebab itu kadang-kadang kita tengok fiqah sepanjang zaman dia boleh berubah mengikut zaman dan waktu, dan juga berubah mengikut tempat. Jadi fiqah dia boleh berubah, tapi syariat tidak berubah. Allah Ta'ala menurunkan ayat supaya kita bersembahyang. Sampai kiamat pun kita bersembahyang. Dan kita belajar hukum fiqah. Fiqah tu apa dia? Fiqah itu dalam nak melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi fiqah dia berubah mengikut suasana, mengikut tempat, mengikut masa. Tapi syariat tidak berubah. Mengikut keadaan dia boleh berubah fiqah. Syariat kata sembahyang dalam keadaan dia musafir, dia boleh ubah cara sembahyang dia. Tapi sembahyang itu juga wajib bagi dia. Dalam keadaan dia sakit, dia boleh sembahyang dulu, dia sembahyang tentang, dia sembahyang miring, dia sembahyang menggunakan isyarat mata ataupun hati. Bagi contoh. Baik. Puasa ni syariat bila Allah Ta'ala turunkan puasa sebagai contoh lagi. Puasa tu wajib. Cara bagaimana nak puasa? Adakah semua orang diwajibkan puasa? Ada setengah mereka yang Allah Ta'ala berikan rukhsah, kelonggaran dalam Islam, yang ini tak payah puasa, tak apa. Tapi kena diganti bila dia sakit, diganti pada hari lain. Cara puasa tu berbeza, tapi matlamat sama. Matlamat tidak berubah, tapi hukum fiqahnya boleh berubah-ubah. Itu maksud di situ. Jadi bila Allah Ta'ala turunkan syariat ni tadi, apa matlamat syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan? Bila Tuhan turunkan syariat, jalan, apa matlamat ni? Mesti ada matlamat. Yang pertama tentulah matlamat yang besar. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun Islam ni tadi nak menjadikan, membina insan yang soleh, nak jadikan manusia itu baik. Pertama sekali bila turun syariat, nak menjadikan manusia itu baik. Lepas manusia dia baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak membina keluarga yang baik. Jadi bila masing-masing dah baik, seorang lelaki dengan seorang perempuan bila dia menikah sebagai contoh, jadi perkahwinan mereka bila lelaki baik, perempuan baik, insya-Allah dia boleh membina keluarga yang baik. Dalam keadaan keluarga yang baik, dia dapat membina masyarakat yang baik. Dalam keadaan masyarakat yang baik, dia boleh membina satu negara yang baik. Dia saling berkait rapat. Jadi bila contoh kalau kita katakan negara yang hancur, negara yang tak baik, banyak masalah, kita kena tengok di bawah dan di bawah. Kita kata negara tak baik kerana masyarakat dia rosak. Masyarakat rosak kerana keluarga dia rosak. Keluarga dia rosak sebab apa? Sebab individu itu sendiri rosak. Jadi kita kena faham, di syariat itu kita wajib melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dengan syariat tadi dia boleh membaikkan manusia. Jadi bila ditolak syariat, maka dia mendatangkan kesan yang sangat besar. Bahkan individu, bukan individu saja jahat, dia akan beri kesan kepada dia punya keluarga, memberi kesan juga kepada masyarakat, dan akhir sekali jadilah negara punah ranah habis. Jadi kita kena tahu. Jadi lepas ni kita nak tengok yang pertama sekali, bagaimana Islam itu, syariat itu dapat membina manusia yang baik. Dapat membina manusia yang baik. Yang pertama sekali, Islam itu nak membina manusia yang baik dari segi iman dan juga akidah. Kerasa Islam dia sampai ni, indah Islam, mahasinul Islam, dan kita masuk Islam, kita buka, kita tengok cantik ni Islam ni tadi, sebab pertama datang daripada Allah Subhanahu Wa
wa ta'ala. Islam ni satu agama yang bersifat rabbani, bersifat rabbani. Banyak agama juga, tapi agamanya bukan datang daripada Allah. Sedangkan Islam itu datang daripada Allah. Sebab itu Islam itu cantik. Kalau Islam itu datang daripada dewa, tak? Lain. Islam itu datang daripada manusia. Kadang-kadang banyak agama itu datang daripada manusia, datang daripada kepercayaan mereka masing-masing. Tapi Islam ini tidak. Islam ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh. Baik. Jadi ihsan apa tu? Agama itu, Islam itu, syariat itu nak membina ihsan yang beriman dan juga ihsan yang berakidah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Sesungguhnya kami putuskan fi kulli ummatin, pada setiap umat itu rasulan, mesti ada rasul. Jadi manusia dia tak boleh kata aku tak masuk Islam sebab zaman tu aku tak jumpa dengan rasul. Tak jumpa dengan rasul. Setiap bangsa, setiap mana tempat pun ada manusia atas muka bumi ni, Allah Ta'ala utuskan seorang rasul. Cuma kita di zaman tak jumpa rasul, tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita kata tak masuk Islam dengan sebab tak ada rasul, tak jumpa dengan rasul. Walaupun rasul tak ada, tapi rasul tinggalkan kepada kita dua perkara, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan Allah Ta'ala bekalkan juga dengan akal fikiran kita. Adakah masa satu hari tak cukup untuk kita berfikir siapa jadikan alam ni tadi? Satu hari cukup sebenarnya nak fikir siapa jadikan alam. Bukanlah bersama nak fikir. Sebenarnya akal boleh berfikir. Dalam masa kita hidup 40-50 tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun, takkan 20 tahun pun tak cukup masa untuk kita berfikir siapa yang menjadikan alam ni. Takkan 20 tahun tak cukup, 30 tahun tak cukup untuk kita kenal bos kita siapa. Siapa bos kita? Setiap benda dalam dunia ni ada bos ni. Dia ditundukkan bagi siapa? Kalau kata tanam tanaman, dia punya bos dia binatang makan tanaman. Kalau binatang, dia tahu siapa yang makan ni, manusia makan ni, manusia jadi bos dia. Tapi manusia takkan dia tak boleh fikir siapa bos dia, yang menjadikan dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi setiap rasul ada, setiap umat ada rasul. Tak ada umat atas dunia ni Tuhan jadikan tiada rasul. Dan iktikad kita bahawa biasa kalau tempat-tempat tak ada Nabi tak datang, kenapa tak masuk Islam? Kerana kami tak dapat seruan. Kalau takdir kata tempat ni tadi seruan tak sampai, maka dia bebas daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau seruan tak sampai, kita ni masyarakat maju. Orang berbilang kaum, berbilang mangsa. Kita kena lancarkan dakwah. Kita tak nak disuruh. Bila ada orang bukan Islam dalam negara kita ni mati, dia Tuhan tadi kenapa tak masuk Islam? Aku tak pernah diajar untuk masuk Islam. Mudah-mudahan kita tak nak minta jawab kepada Allah SWT. Perempuan ni kita ajak ni, kita ajak ni, tunjukkan Islam ni, ceritakan Islam ni kepada orang yang bukan Islam. Ceritakan, ini ruang dakwah ni kena buka. Kita bukan tak biasa bertemu orang bukan Islam. Kita biasa bergaul dengan dia, berborak dengan dia, berbincang dengan dia. Pintu dakwah ni kita kena buka. Pintu dakwah ni kita kena buka. Pintu dakwah kena buka. Dulu kita dah belajar. Kalau orang bukan Islam bagi salam kepada kita, bagaimana, apakah hukumnya? Ini dakwah. Takkan kita nak marah dia, jangan bagi salam pada aku. Ni salam ni untuk orang Islam saja. Untuk orang Islam tak boleh. Jangan bagi salam pada aku. Kalau kita marah di mana kita tutup. Kalau kita tak bagi dia gunakan kata salam tadi, kita tutup pintu dakwah tadi. Itu juga dengan baru-baru ni banyak isu. Banyak isu semasa yang mementingkan kembali kita. Di antaranya isu kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Isu ni sepatutnya dibincangkan dalam keadaan ilmiah. Jangan masuk apa politik. Jangan masuk. Kita boleh selesai masalah ni. Tak ada masalah. Bukan dibincangkan dari sudut politik, tapi dari sudut ilmu. Sebab tu kadang-kadang ada di antara kita yang pening. Macam mana? Bagaimana? Apakah hukumnya? Kadang-kadang mungkin kita tidak dijernihkan, kita tidak dicerahkan. Apakah hukum sebenar? Orang yang bukan Islam menggunakan perkataan Islam tadi. Sepatutnya kita kena bincang dalam bab ini, kerana ilmu merentasi parti-parti politik.
Jangan masukkan ilmu ataupun kebenaran itu sendiri, dia tidak boleh tunduk kepada mana-mana pihak. Dia mesti tunduk kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab Al-Quran, bila Allah Subhanahu wa taala tulis, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum." Wahai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab ni orang Islam, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Marilah kita sama-sama kembali kepada satu kalimah sawa'un bainana wa bainakum, yang sama di antara kami orang Islam dan di antara kamu orang bukan Islam. Apa kalimah itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai golongan manusia. Tuhan tak cerita orang Islam orang bukan Islam. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan kamu. Walladzina min qablikum, dan mereka-mereka yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu beriman. Jadi Tuhan ajak orang Islam, orang yang bukan Islam, u'budu rabbakum, sembah Tuhan kamu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kebarangkalian ini menjadi masalah di Malaysia. Tapi dalam negara-negara lain tak ada masalah. Kita tengok negara kita jiran di Indonesia, orang bukan Islam dia boleh menggunakan perkataan yang tadi. Kita bukan nak katakan boleh terus, tapi kebolehan itu mesti bersyarat. Mesti bersyarat. Walaupun pada asalnya perkataan tersebut diharuskan. Kalau kita pergi tengok di negara-negara Arab, orang yang bukan Islam, dia sebut Allah, sumpah dengan nama Allah biasa. Allah dia boleh sumpah. Mungkin banyak bagi kita ni, mungkin ada di antara kita yang nak pernah pergi negara-negara Arab sana tengok, ataupun pergi negara-negara luar sana, boleh digunakan secara harus, asal hukumnya harus. Tapi mungkin dalam waqi'iyah, realiti negara kita mungkin belum sampai tahap lagi. Jadi tapi perkara tersebut dia boleh diperbincangkan. Panggillah ulama-ulama. Dalam negara kita ni banyak doktor-doktor tu banyak. Kita minta kumpulkan, kita minta pencerahan. Mungkin sesuai, mungkin tak sesuai, mungkin perlu ditapis, mungkin perlu disyaratkan. Itu lebih baik. Jadi sebenarnya dalam negara kita kena wujud kumpulan-kumpulan yang macam ni, yang menjernihkan masalah-masalah, supaya kita boleh faham ilmu agama. Itu lebih baik. Sebagai contoh. Jadi kita nak ingatkan, benda-benda kebenaran ini kita perlu cari, kerana kebenaran itu merentas parti-parti, di merentas mazhab, di merentas segala kumpulan-kumpulan yang lain. Itu kita ingat. Baik, itu yang pertama. Jadi Islam itu kerana apa? Kerana nak menetapkan iman dalam diri manusia itu sendiri. Tak ada orang atas dunia ni tak boleh hidup. Dia boleh hidup tanpa agama, kerana agama ni bersifat daruri. Dia mesti ada. Daruri ni dia mesti ada. Tak ada orang atas dunia ni boleh hidup tak ada agama. Contoh macam kita kata Karl Marx, dia boleh hidup tak ada agama. Tapi nak mati mengaku juga ada Tuhan. Itu komunisme. Dia menolak adanya wujud itu Tuhan. Sebab ni pada fikiran dia, benda yang ada, yang dia nampak, barulah benda tu wujud. Yang tak nampak, tak wujud. Dia pernah ada satu cerita, cikgu tu dia komunis lah. Dia berpandangan begitu. Dia berfikiran begitu. Dia ajar anak-anak murid dia. Dia ajar anak murid dia, nampak tak kerusi ni? Anak murid kata nampak. Itu tanda kerusi tu ada. Nampak papan putih, papan hitam? Nampak. Itu tanda papan hitam tu ada. Kan? Nampak tak Tuhan? Murid-murid cakap tak nampak. Itu tanda Tuhan tiada. Kan? Jadi anak murid dia seorang bangun. Anak murid tanya kawan-kawan nampak tak akal untuk guru, akal cikgu? Tak nampak. Itu tanda cikgu tak ada akal dia. Dia malah balik tenang dia kan. Dia malah pakai apa dia letak dia je. Baik.
Jadi oleh demikian insan yang muslim hidup dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam ni tadi nak menjadikan kita insan yang berakidah, insan yang ada iman. Tak boleh kita hidup tanpa iman. Sebagai itu iman ni pegangan kita, akidah ni pegangan kita. Jadi Islam, orang tambah-tambah orang Islam mesti pegangan akidah yang paling kuat, lebih daripada pegangan orang lain, orang agama lain yang memegang agama masing-masing. Sepatutnya kita, agama kita lebih kuat berpegang dengan agama kita. Yang kedua, nak idikkan insan ni tadi, nak idikkan orang ni tadi, insan yang beribadat, insan yang mengerjakan ibadat. Sebab tu syariat itu turun banyak ayat-ayat dalam bab ibadat. Dan dalam bab ibadat mesti dilakukan dengan cara syariat. Bila syariat turun, berbuat. Bila syariat tak turun, jangan memandai buat pula. Ini kita panggil bid'ah pula dalam agama. Mengada-adakan benda yang Tuhan tak suruh ataupun Nabi tak pernah perintahkan kita buat. Benda ini termasuk dalam bab bid'ah, benda yang kita ada-adakan. Walaupun nampak ibadat itu hebat, tapi bila kata ibadat itu tak ada, maka itu mengada-adakan dalam agama. Sebab tu Nabi cukup larang benda ini. Kan ada satu kisah peristiwa yang sahabat datang Nabi tak ada jumpa dengan Aisyah, nak tengok bagaimana ibadat Nabi SAW yang seorang kata di puasa tak pernah berbuka, kan? Kata pernah berbuka lah, maknanya tiap hari di puasa. Tak pernah ada hari yang dia tak puasa, semua tiap hari di puasa. Ada yang kata tiap malam dia tak tidur, dia beribadat sepanjang malam. Ada yang pula kata tak kahwin kerana nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa tu Nabi tak ada rumah. Tapi bila Nabi tahu cerita ni, Nabi pergi cari. Menandakan Nabi mementingkan benda yang aku tak ajar, benda yang aku tak buat, benda yang aku ajar itu jangan melebih-lebihkan apa yang aku tak ajar. Itu penting. Jadi kita pun tahulah tujuan, bagaimana apa tujuan syariat turun, apa tujuan Islam ni untuk menjadikan kita ni insan yang sentiasa buat ibadat. Sentiasa buat ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pendidikan manusia dan jin. Jin ni pun bukan untuk suka-suka tuan buat kan. Jin ni pun sepatutnya dia kena beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kena dakwah jin ni juga. Jin pun kita kena dakwah juga, bukan dakwah manusia je. Kan? Dah tak ada manusia nak dakwah kat semangkuk dia, semua dah bagus dah. Jumpa jin, ada dakwah jin pula. Dan jin pula dia mesti hidup dalam keadaan beriman, dan dia juga mesti hidup dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah zaman Sayyidina Umar, seorang perempuan diculik. Anak perempuan yang diculik, bukan Sayyidina Umar punya anak, zaman dia memerintah Amirul Mukminin. Dan bila anak orang tu hilang, bapa dia datang mengadu kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata nak buat apa? Dah hilang, cari tak jumpa. Jadi kes tangguh sementara. Tak lama kemudian anak dia balik. Anak dia balik, anak perempuan dia balik dalam keadaan mungkin macam tak cukup makan, tak ada suam tu, kan? Anak perempuan dia balik dalam keadaan macam tak turus. Bila tanya anak dia mana kau pergi lama-lama, anak dia kata aku diculik oleh jin. Jin culik dia. Jin culik dia. Jin yang culik dia bukan jin Islam, jin kafir. Maka yang diculik, budak perempuan yang diculik ni budak baik. Biasalah jin kalau culik itu, jin kalau culik itu orang baik. Kita ni jin tak nak culik, ada something tu. Jin ni tak baik, jin pun tak nak culik kita. Jadi biasa jin kalau culik dia tengok memang budak ni budak baik, biasa patut diculik. Bila budak perempuan ni seorang muslimah yang baik, solehah, maka bila dia masuk dalam kelompok jin tadi, apa dia buat? Dia dakwah jin. Jin didakwah sampai kelompok jin yang corik dia tadi, jin dia masuk Islam semuanya sekali. Dan kuat Islam ni, kuat imannya, kuat ibadat ni tadi, sampai boleh berperang dengan jin daripada kumpulan lain. Perang. Jadi orang kata kalau lepas ni peperangan ni kami menang, kami bebaskan kau, lepas tu kau balik. Itu yang perempuan dapat balik tu. Jadi kita ni jin, kita ni dakwah kita implementasi kepada manusia. Tapi dengan jin kalau larat lah, kita boleh dakwah sekali. Jadi tak ada masalah hanya kan. Kalau jumpa jin, kawan dengan jin, tapi boleh lah. Jangan beli jin, jangan orang banyak beli jin jadi hamba jin pula kan. Tak betul. Sepatutnya dia tunduk kepada kita. Baik, yang ketiga, Islam ni tadi
syariat itu ada tadi untuk menjadikan insan itu insan yang berakhlak dan insan yang bersopan santun. Jadi syariat itu untuk apa? Nak buat kita ni tadi supaya adalah akhlak yang baik. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka berjayalah, menanglah mereka yang mensucikan diri mereka sendiri. Wa qad khaba man dassaha, maka rugilah, semuanya rugilah, hampalah wanita dirinya itu susut termakan dalam kebersihannya, iaitu dalam maksiat dassaha, yang mana mengotorkan. Kotor macam mana? Kotorkan diri dengan maksiat. Jadi ibadat boleh bersihkan diri, akhlak boleh bersihkan diri, dan maksiat boleh mengotorkan hati. Sebab tu dalam Quran Tuhan banyak cerita ayat-ayat macam ni. Qad aflahal mu'minun, Tuhan ceritakan. Nak gambarkan apa? Nak gambarkan Islam dengan akhlak. Islam ni tak boleh nampak kalau akhlak tu tak ada. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'ala 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga tu, pertama dia sembahyang, yang kedua dia jauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Lagwi mu'ridun, dia tak cakap benda sia-sia, dia tak lupa orang, dia tak cakap benda-benda yang jah dan sebagainya. Wallazina hum lizakati fa'ilun, punya zakat pula dia membayar zakat dia. Wallazina hum lifurujihim hafizun, dan mereka yang menjaga furuj, kemaluan mereka. Itu maknanya Allah Ta'ala dan tadi mengaitkan Islam dengan akhlak. Jadi Islam ni tak boleh nampak kalau akhlak orang Islam sendiri teruk, akhlak orang Islam sendiri tak betul. Wallazina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan mereka yang menjalankan amanah mereka, wa 'ahdihim, dan janji mereka tepati. Mana ayat Nabi pun banyak ceritakan, mengaitkan tentang akhlak dengan Islam, iman dengan Islam. Itu sendiri. Iman dengan akhlak itu sendiri. Jadi orang ada akhlak, dia ada iman. Orang tak ada iman, dia tak ada akhlak. La tadkhulul jannah illa tu'min, takkan masuk syurga kecuali orang beriman. Wala tu'min hatta tahab, dan takkan orang seorang tadi beriman kalau tidak dia berkasih sayang, akhlak dia berkasih sayang dengan saudara-saudara dia. Kan? Jadi itu akhlak memang penting. Ada juga di Nabi cerita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa beriman dengan Allah, beriman dengan kiamat, falyasil rahimah, maka apa dia kena buat? Dia kena sambungkan silaturahim. Ini akhlak kita, muamalah kita panggil. Silaturahim ni bab muamalah. Muamalah ni maknanya hubungan kita sesama manusia. Jadi kalau hubungan sama manusia tak jaga, maka orang tu tak beriman dengan Allah, maka orang tu tak beriman dengan hari kiamat, maka iman orang tu kurang. Ada jenis orang macam ni, masyarakat sekarang banyak macam ni. Dia duduk sorang-sorang ni. Nak kalau mataman ni lagi teruk lah benda ni tu. Kalau kampung ni mungkin lah biasa. Dan kampung insyaAllah alhamdulillah rasanya tak ada masalah bab ni. Dan kalau bab taman kadang dia tak ada. Dia tak ada mengambil berat tentang orang sebelah. Orang jadi macam ni kurang iman ni, Nabi cakap. Baik. Maka nak yu'minu billahi wal yawmil akhir fayukrim jar fala yu'zi jar. Siapa beriman dengan Allah dengan kiamat, maka dia kena la yu'zi, jangan dia tak boleh menyakiti jiran dia. La yu'zi jar, dia tak boleh menyakiti jiran ni juga dari segi akhlak. Maka nak yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw la yasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka dia cakap yang baik, aw la yasmut, ataupun dia diam lagi baik. Ini berkaitan dengan akhlak. Jadi Islam ni, syariat ni turun daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Tidak bukan di antara sebab ni adalah menjadikan manusia itu adalah akhlak. Jadi bila kita faham Islam ni tadi, mau menjadikan kita ni orang yang baik, orang yang ada akhlak baik. Dan keempat, menjadikan syariat itu turun untuk apa? Syariat itu turun untuk menjadikan insan itu insan yang bersyariat dan insan yang ada manhaj. Insan yang ada manhaj, ada syariat, dia mengikut, dia melakukan Islam itu mengikut syariat. Bila Tuhan kata halal, halal. Bila Tuhan kata haram, haram. Dia kena ikut syariat. Dia tak boleh ada hilah-hilah buat syariat jadi betul, tak boleh.
Dia tak boleh hilaf, jadikan benda yang haram tu jadi halal. Ni sekarang banyak hilaf-hilaf menjadikan syariat tu menjadi daripada haram menjadi halal. Pada zaman umat Nabi Musa alaihissalam, dia buat hilaf, benda tu haram, dia kata halal, sentiasa cari hilaf. Sentiasa cari hilaf. Bila Tuhan kata haram cari ikan hari Sabtu tu boleh cari ikan, carilah 6 hari tu cari, 1 hari je rehat. 1 hari je rehat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu rehat, Ahad boleh cari balik. Tak kala jadi hari tu pula Allah tak nak uji. Hari Sabtu pula ikan banyak. Kan? Hari lain tangkap sikit-sikit, sekarang peluang lepas lah. Tapi Sabtu tengok ikan muncul-muncul, menangkap pun tak tahan. Nak tangkap hari Sabtu takut langgar syariat, maka dia buat hilaf. Apa dia buat? Dia pasang jaring. Dia kata aku bukan tangkap, aku pasang jaring. Pasang hari Jumaat, hari Sabtu tinggal, hari Ahad tengok. Itu hilaf. Zaman sekarang banyak orang buat hilaf juga. Kan? Riba haram. Tukar nama. Ini bukan riba, ni faedah. Lebih kurang lah. Kan? Arak haram. Ini bukan arak. Ini todi, tukar nama saja. Ini tuak, ini tu. Semua boleh minum. Sebab dia bukan arak, dia tukar nama. Ini ujian orang sekarang pula jahat dia pula. Kan? Jadi arak pun muskilin haram. Benda yang memabukkan semuanya haram. Asal nama mabuk semuanya haram, semuanya paling haram, khamar. Baik. Dia Tuhan kata faman turra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Siapa yang terpaksa guna haram tadi, kalau terpaksa makan, maka tak kali itu dah dibolehkan. Jadi benda-benda syariat ini Islam kata, orang Islam kata ni la darar wala dirar. Ini punya satu di antara prinsip bila Nabi cakap la darar wala dirar, tiada bahaya dan membahayakan diri di dalam Islam. Jadi maknanya bila kita ikut syariat dia tadi, kita tidak membahayakan diri kita. Tak boleh mudaratkan diri kita, dan tak boleh kita pula mudaratkan diri orang sendiri, diri orang lain. Kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat, bila Allah Taala jadikan kita ni Islam, apa yang Allah Taala nak, apa matlamat dia nak jadikan manusia yang tadi manusia yang berdakwah dan manusia yang berjihad, ihsan yang berdakwah dan ihsan yang berjihad. Jadi iman dah iman dah, ibadat dah bagus, akhlak dah bagus dah, syariat dah ikut dah. Akhirnya sekali zarrati salam dipanggil dalam hadis, kemuncak daripada keimanan ni tadi, kemuncak daripada syariat bila orang betul-betul memegang dengan Islam yang tadi, apa dia? Menjadikan insan itu insan yang sentiasa melakukan dakwah dan insan yang sentiasa berjihad dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu kemuncak. Jadi kalau kita kata jihad ni, tingkat paling atas sekali. Tingkat dia paling atas sekali. Jadi tak semua Islam boleh melakukan perkara yang sedemikian. Baik. Yang seterusnya, syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam itu sendiri nak menjadikan manusia itu, insan yang berakal dan insan yang ada ilmu. Insan yang ada akal, insan yang ada ilmu. Sebab tu banyak benda dalam Islam Tuhan tak cerita dalam Quran. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala membuka ruang ijtihad. Ruang ijtihad itu Tuhan buka, supaya ada orang-orang yang alim, orang-orang yang ulama, dia boleh mengeluarkan ijtihad. Dia tak tetap begitu. Dia boleh, ulama-ulama boleh mengeluarkan ijtihad. Tapi kalau ulama kalau ijtihad tak ikut, tak betul juga. Ijtihad keluar, ikutlah. Fatwa tu keluar, ikutlah fatwa. Kita ada badan fatwa, mufti dan juga badan-badan dia, bila keluar fatwa, ikutlah. Fatwa ni maknanya dari kumpulan ijtihad seorang, ulama mengeluarkan ijtihad seorang, ini seorang lagi. Fatwa dia dalam keadaan satu kumpulan, patut lagi besar lah, pasal dia ramai keluar, bincang, wah, sekali mufti keluar fatwa dia, bagaimana. Jadi fatwa ni keluar, ikut, supaya kita ni ada ilmu. Sebab tu ayat pertama tu ayat ilmu.
Jangan kita peluk Islam dengan keadaan kita fitrah. Kita lahir Islam, jadi orang Islam. Tak, kita mesti dasari Islam itu dengan ilmu. Kerana orang yang tak menuntut ilmu dia tak kuat, dia boleh lari daripada Islam sendiri. Jadi sebab tu bila Tuhan kata qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Di Al-Quran menyeru para penganut pelbagai agama yang lain dan ideologi mereka, dengan Tuhan kata qul hatu burhanakum, datangkan burhan. Kalau betul agama kau betul, tak apa, datangkan burhan, datangkan bukti, datangkan dalil. Sebab Islam ni agama dalil. Sebab Islam ni agama hujjah. Nak hujjah dengan orang Islam, apa salah pakai Quran? Di samping itu gunakan dari akal, tapi dari Al-Quran jangan kita tak sebut. Kita sebutkan dari Al-Quran tadi. Sebut, baca kepada orang Islam supaya dipandang Islam itu indah, Islam itu cantik. Kena sebut. Jadi kena baca Al-Quran. Al-Quran ini menjadi pelopor juga. Bila kita baca, mungkin dengan kehebatan Al-Quran ini tadi, dengan ayat-ayat Al-Quran ini tadi, boleh melembutkan hati seseorang. Satu lebih panjang kita ambil dari kita pada malam ni. Kemudian Islam itu juga nak menjadikan seseorang ni tadi, insan ni tadi, manusia ni tadi, manusia yang pembangunan, manusia yang produktif. Jadi orang Islam ni kita jadi insan yang produktif, insan yang mengeluarkan produk lah maknanya. Dan Islam pernah jadi sedemikian. Bila zaman, kalau kita tengok zaman kebangkitan Islam, pertama Islam sangat hebat. Di Spanyol banyak keluar ulama-ulama, bukan kata ulama Islam saja, bukan kata ulama agama, tapi ulama dari segala hal. Doktor pun ada, Ibn Sina kita ada, Al-Khawarizmi, pakar matematik, semua bidang, semua ada. Jadi dia produktif. Orang Islam jadi satu bangsa yang produktif. Dan penganut agama lain, bangsa lain mengambil Islam itu sebagai petunjuk dia. Tapi sekarang ni orang Islam pula import benda-benda daripada luar negara, import daripada negara barat, negara yang bukan Islam. Islam ni jadi pengguna pula, dia tak produktif lagi dah. Sedangkan Islam itu sepatutnya dia satu bangsa yang produktif. Dia kena ke depan. Ini bukan agama yang di belakang, ini agama yang memimpin. Ini bukan agama yang dipimpin oleh orang lain. Jadi itulah yang bab pertama, Islam yang tadi nak jadikan insan itu insan yang baik. Baik dari segi mana? Baik dari segi semua yang kita katakan tak. Jadi bila manusia ni dah baik, kedua, dia akan membina keluarga yang baik. Lelaki dia baik, isteri dia baik, masing-masing individu dia baik, kahwin, dapat bina keluarga yang baik. Itu dah lambat nak pilih calon pula. Kan, nak pilih calon, kita tak saja kita pilih calon lah, masing-masing dah kahwin tak ada calon. Calon yang ada tu kita jagalah, tarbiyah baik-baik, ajar baik-baik, betul. Baik. Jadi kita kena pandang Islam itu agama fitrah, dan Islam itu agama yang sentiasa melangsungkan perkahwinan, menggalakkan perkahwinan. Ada ataupun kumpulan-kumpulan yang mereka memandang perkahwinan itu satu benda yang teruk. Contohnya dekat Parsi, sebelum Islam itu datang di Parsi, di Iran sanalah, muncul satu falsafah mekanisme dipanggil, yang menganggap bahawa alam ni tadi penuh kejahatan. Alam ni, dia punya ideologi lah, pemikiran ni, alam ni penuh kejahatan. Jadi mesti dihapuskan kejahatan ni tadi. Jadi dikata menghalang perkahwinan cara paling berkesan untuk memusnahkan alam. Pemikiran alam ni penuh kejahatan, maka dengan berkahwin ni tadi, menghalang perkahwinan ni tadi, cara paling berkesan untuk memusnahkan alam. Bagi contoh, agama Nasrani pula. Agama Nasrani tak menggalakkan perkahwinan. Muncul ada pada agama Nasrani tadi idea pertabaan, rahim. Nak jadi baik, dia tak boleh kahwin, dia kena jadi rahim. Dia kena jadi pendeta, dia tak boleh
tak boleh kahwin. Ini bukan agama Islam. Agama Islam ni agama fitrah. Islam dia tak menukar nafsu kita, dia suka kawal aja. Kan? Jadi banyaklah kalau kita nak ikutkan bulan yang menolak perkahwinan ni tadi. Sedangkan Nabi memudahkan perkahwinan. Islam senang dia memudahkan perkahwinan. Ya ma'syarah syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai muda, siapa yang mampu ba'ah ni bagi mas kahwin, bagi hantaran. Mas kahwin lah, untuk kahwin, maka kahwinlah. Fa innahu aghaddu lil basar, kerana dengan kahwin tadi boleh menundukkan pandangan kita, wa ahsanul farj, dan boleh menjaga kemaluan. Jadi Islam sangat menggalakkan perkahwinan. Matlamat Islam dalam perkahwinan juga merupakan satu benda yang sangat jelas. Apa yang Tuhan nak daripada perkahwinan. Banyak benda yang Tuhan nak daripada perkahwinan. Antara ini nak meramaikan manusia, nak meramaikan orang Islam, nak dapatkan kita kebahagiaan. Waktu Nabi kata dalam hadis dia, arba'un minas sa'adah, 4 benda daripada kebahagiaan di dekat dunia lah. Al-mar'atus salihah, pertama mar'ah, perempuan yang baik, dapat kahwin perempuan baik, sejuk hati. Wal maskanul wasi', dan tempat tinggal yang luas, dapat rumah yang baiklah, rumah yang cantik, rumah yang luas. Wal jarus soleh, dan juga jiran yang baik. Wal markab al-hani, dan juga tunggangan. Markab ni tunggangan, kita ni kenderaan lah, kenderaan yang selesa. Bila empat-empat ni ada, manusia ni hidup bahagia atas ni, dan juga boleh hidup bahagia di akhirat besok. Ataupun Nabi kata dalam hadis lain, min sa'adati ibnu Adam salasah, wa min syakawati ibnu Adam salasah. Daripada kebahagiaan dunia itu ada 3. Daripada kecelakaan itu juga ada 3. Kebahagiaan ada 3, kecelakaan juga ada 3. Min sa'adati bani Adam al-mar'atu salihah, wal maskan salih, wal markabu salih. Bini yang baik, tempat tinggal yang baik, dan tunggangan yang baik, kenderaan yang baik. Syakawah, kecelakaan bagi manusia kecelakaan bagi manusia. Kalau tak bumi lagi, kahwin dengan mar'atus su', kahwin dengan perempuan jahat. Kita ni dapat anak, dia kahwin dengan perempuan yang baik. Lepas tu orang lelaki dia jahat pun nak kahwin dengan perempuan baik juga, kan? Kerana biasanya isteri lah yang banyak mendidik anak. Banyak mendidik anak. Bapa yang baik sendiri, kan? Orang tanya, macam mana anak-anak kau menjadi alim, menjadi hebat? Bagaimana kau didik anak? Tak, aku tak didik. Aku cuma didik isteri saja. Dia didik isteri. Jadi isteri lah yang mendidik anak. Ibnu Mubarak, seorang yang hebat, seorang ahli luar yang hebat, syair yang banyak, yang masyhur-masyhur yang kita gunakan sekarang ni. Kitab-kitab juga ada ditulis. Mubarak tu sendiri, bapa ni, sifat seorang yang baik. Sifat seorang yang baik. Kahwin pula dengan perempuan solihah, pun dapat anak yang baik. Baik. Jadi kita ni dalam perkahwinan ni, tolonglah, jangan kita memberat-beratkan perkahwinan kita ni. Cuma beberapa nasihat lagi dalam kitab ni. Pertama kali dikata pilihlah pilihan yang bijak. Yang kedua, melihat terlebih dahulu wanita yang hendak dipinang tadi. Kena tengok dulu lah. Mungkin ada kita zaman dulu tak payah tengok bapak ditunangkan, bapak dikahwinkan, kau terima je sudah. Kau kahwin je sudah. Sudah nangis-nangis anak orang tak nak kahwin. Kau nangis nak kahwin, bapak tu kahwin juga, paksa kahwin. Perkahwinan tu sah, tapi sebenarnya perbuatan tu haram, tak boleh. Jadi kita kena temukan dia dulu. Jadi lelaki ni kena tengok, dia kena tengok perempuan tu dulu. Jadi mungkin satu hadis daripada Mughirah bin Syu'bah, dia cakap dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatabat imra'atan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam azarta anazarta ilaiha. Mughirah ni tadi dia pinang perempuan, dia beritahu kat Nabi. Nabi kata, kau nak pergi tengok tak perempuan tadi? Qultu la. Dia kata, aku cakap tak. Nabi kata, fansur ilaiha fa innahu ahra ayyuda mabaina. Maka kita tengok. Dia kata, pergi tengok. Sesungguhnya dia akan mengekalkan perhubungan di antara kamu dulu. Kalau pakai budak tu, perempuan budak. Tengok.
Kemudian mesti mendapat kerelaan dia, bagi dia bercakap dengan perempuan tadi, bagi dia bercakap. Jangan temukan saja, ni aku bercakap, kalau syariat tidak, kita pantau lah kan, kita bagi dia peluang untuk dia berbual. Jangan bagi dia duduk tempat-tempat yang sunyi, tempat yang sunyi. Kita bagi dia peluang. Mungkin kita kat sini, dekat sana, duduk peluang sana, sedulur orang. Jadi dalam perbualan ni tadi, masing-masing dia boleh mengukur, kecerdikan akal masing-masing. Sebab orang bercakap ni, kalau bercakap kita tahu dia cerdik ke tak cerdik. Kalau senyap, senyum perempuan tu orang tak tahu. Jadi itu hak masing-masing, hak anak-anak kita mesti bagi di sini. Jadi kalau kita nak ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mestilah meringankan orang kata perkahwinan ini tadi, ataupun membuat kahwin ini jadi mudah. Kahwin ini senang, sebenarnya adat kita yang menyusahkan. Kahwin ni tak ada hantaran tak ada, tak jadi ikut syarat dia. Tapi orang Melayu dia ada hantaran kan, Melayu ada hantaran. Mas kahwin murah je, itu dah bagus lah. Contoh berlaku tetapkan apa RM40 lah, RM40 bagus. Jadi orang lelaki siapa dia RM40 boleh kahwin lah, ikut syarat dia lah kan, amal kahwin mudah, senang. Tapi kita sesuaikan. Ada pula hantaran RM10,000, RM8,000 kan, SPM RM8,000, yang RM8,000, RM12,000, RM15,000 quarter. Jadi menyusahkan perkahwinan itu sendiri. Jadi kita mesti mudahkan, wajib bagi kita mudahkan perkahwinan supaya orang nampak Islam tu mudah. Sekarang kita nampak kadang-kadang orang Cina kahwin lagi senang, itu lagi teruk tak? Orang Cina kahwin kadang dia tengok lagi senang, bukan susah sangat. Dia pun kahwin kadang dia kahwin malam je, satu malam je dia buat di tempat hotel dia. Kalau kat sekolah Yopin tu saya tu buat tempat dewan sekolah, bukan mahal tu, tempat dewan sekolah murah je. Kahwin satu malam, dia buat pergi makan berapa meja je kan. Kita 10 kemah tak cukup. Ada jenis 10 kemah tak cukup. Nak sewa kemah lagi berapa, dia mudah, senang. Dia pula tengok orang lagi kalau kahwin duit banyak pakai, dia pula cakap itu. Ni jangan. Ini kita dah sebenarnya menyalahi daripada syariat. Mudahkan perkahwinan, insya-Allah perkahwinan itu akan jadi berkat. Dan kemudian terakhirnya sekali, maka dapat daripada perkahwinan yang tadi dapat keluarga yang dapat mendidik keluarga yang baik, pada keluarga yang baik, akan berhasil masyarakat yang baik. Ini tak sempat masuk dalam tempat masyarakat dan juga negara yang baik sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi itu susun dari Islam turun, syariat itu turun untuk membaikkan manusia, membaikkan keluarga, membaikkan masyarakat, dan akhirnya sekali negara akan jadi baik. Allah Taala akan merahmati negara ini tadi. Baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Bila negara ini baik, barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan keampunan dan segala kebaikan, kemewahan Allah Taala turunkan kepada negara-negara Islam, insya-Allah. Yang maksud sekadar tu asabakum hakim Allah, amma asabakum sitin faminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadzal jam'al marhum wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma la taj'al lahumma fina wa man ma'ana shakira wa mahruman wa matula wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.